أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini dapat kita bersama untuk kita teruskan juga kelas Asas Tajwid Al-Quran, uh, untuk kita mudzakarah dan kita ulang kaji, dan juga kita uh, mengingatkan semula tajuk-tajuk ataupun hukum-hukum tajwid yang pernah kita belajar beberapa kali dan beberapa masa sudah. Alhamdulillah, dengan kita mengulang kaji dan juga kita sama-sama mudzakarah, murajaah hukum-hukum tajwid ini, manfaatnya adalah kita dapat memperbaharui lagi faham kita, dan juga jelas cara membaca Al-Quran secara tajwid yang sempurna, insya-Allah. Itu yang kita harapkan. Walaupun kelas tajwid ataupun hukum-hukum tajwid ini dikira antara ilmu yang basic, ilmu yang mungkin semua muslim dan muslimah, hadirin dan hadirat dan semua sekali dikira sudah masak lah. Sudah berkali-kali lah kita belajarnya, dan di mana-mana pun kita dah alhamdulillah banyak kali kita khatam kitab-kitab, macam-macam kitab tajwid. Mungkin kadang-kadang mungkin tuan-tuan lebih banyak lagi banding dengan saya. Kitab-kitabnya saya pernah di apa ni, dikongsi oleh sahabat-sahabat kita. Antara kitab-kitabnya saya pun tak pernah sentuh dan tak pernah baca, tak pernah belajar pun. Hebatnya banyak lagi kitab-kitab tajwid yang kita pernah belajar. Jadi itulah hakikat ilmu tajwid. Tapi setiap kali kita belajar, setiap kali kita ulang, setiap kali kita buat kelas, kita akan bertambah lagi jelasnya dan ilmunya berkenaan dengan hukum tajwid dan cara baca Al-Quran dengan sempurna. Itulah rahsia di sebalik ilmu tajwid. Kenapa? Sebab tajwid ni adalah ilmu yang mulia, dan juga kelebihannya disebabkan hubungan yang paling rapat dengan Al-Quran. Kalau kita ingat semula di muqaddimah hukum ilmu tajwid, Al-Quranul Karim diturunkan bersama tajwid. Maknanya wujudnya tajwid, wujudnya ilmu tajwid semenjak awal diturunkan Al-Quranul Karim. Jibril alaihi salam talqin ataupun membaca di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diikut bacaannya secara tajwid. Cuma tak direkodkan ataupun tak dibukukan ataupun tak diperkenalkan secara khususnya ini hukum izhar, ini hukum dengung, ini hukum mat. Tidak. Tetapi cara bacaan itu telah pun wujud semenjak awal turunnya Al-Quran. Sebab itu dikirakan ilmu tajwid asyraful ulum, semulia-mulia ilmu agama ataupun ilmu Allah, yang mana paling rapat dan paling dekat dengan Al-Quran Al-Karim, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang istighal, siapa-siapa yang sibukkan dirinya bersama ilmu tajwid ini, masya-Allah, masa yang kita habiskan, masa yang kita ada bersama ilmu tajwid ini, jangan pernah kita rasa ada kosongnya ataupun tak menguntungkan. Tentu sekali banyak untungnya, sebab ilmu tajwid ini ilmu Al-Quran boleh dikatakan. Dan juga setiap kali kita duduk dalam ilmu kelas agama ni, masya-Allah, macam-macam kelebihan dan fadilah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada kita. Okey, sebagai mukadimah untuk malam ni, jadi seperti biasa, asas tajwid kita, basic tajwid kita masih lagi belum habis lagi kitab. Kita berada sekarang ini di bab sifatul huruf, bab sifat-sifat huruf. Sebelum kita masuk tajuk baru, macam biasa kita akan buat ulang kaji tajuk-tajuk ataupun bab-bab yang pernah kita belajar dan yang lepas. Jadi saya share screen di sini. Elam. Untuk malam ini insya-Allah kita akan masuk tajuk
aqsam al-idgham ataupun jenis-jenis idgham selain daripada idgham yang kita kenal. Kalau idgham yang biasa kita kenal, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah itu yang ada kait dengan dengung ataupun tidak. Cuma yang ini dia bukan masalah dengung ataupun tidak dengung. Dia lebih daripada dengung lagi dalam makna dalam makna memasukkan. Idgham itu memasukkan. Jadi insya-Allah kita akan kenal, sebab ini antara penting juga bila kita kenal hukum ini, nanti dalam Al-Quran kita dah tahu cara bacanya. Kalau tidak, kalau kita tak faham betul-betul dan tak ingat cara bacaan ini, banyak juga dan masih ramai lagi bila jumpa idgham selain daripada yang dengung ataupun tidak dengung ini dibaca dengan cara yang tak betul. Maknanya ada lagi lah kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun kita lupa cara bacaan. Okey, sebagai ulangan insya-Allah saya akan masuk terus untuk aqsamul idgham. Aqsamul idgham sebagai mukaddimahnya, kalau kita ingat dalam hukum 5 ataupun hukum nun mati dan tanwin, bila sebutnya idgham, kita akan ingat memasukkan. Kita nak masukkan apa dalam hukum ahkam nun sakinah wa tanwin, kita selalu ingat nak masukkan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf-hurufnya. Kalau idgham ma'al gunnah, masukkan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf ya, waw, mim, nun. 4 huruf kan? Ma'al gunnah. Kalau idgham bila gunnah pula, kita nak masukkan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf lam ataupun ra. Itu dalam bab idgham, dalam bab ahkam nun sakinah wa tanwin. Selain daripada yang kita selalu sebut tu, ada lagi 3 jenis idgham. Sebenarnya ada 4, tapi selalu dibahaskan 3 jenis saja. 3 jenis idgham ini tambahan lagi selain daripada yang kita kenal ma'al gunnah ataupun bila gunnah. Idgham ini dikenal dengan idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, idgham satu lagi mutajanisain. Idgham mutajanisain. Semua lain, bain, sain. Mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Jadi sebelum saya buka kelas tadi, saya masuk tadi, saya ada dengar suara siapa yang lupa nak unmute. Dia seolah-olah dia duduk menghafal, dia tengah baca buku tajwid tu, macam dia nak ada exam tajwid esok. Dia perasan tak perasan, kita dengar lah dia baca sebiji-sebiji. Dengan cara itulah kita nak ingat, kita nak faham ilmu tajwid ataupun mana-mana ilmu, kita kena buat macam tu. Maknanya adalah persiapan baca sendiri, ulang-ulang, faham tak faham baca dulu. Nanti bila dah selalu kita buat, ada usaha macam tu, insya-Allah tajwid pun akan menjadi dekat dengan kita dan senang untuk kita fahamnya, insya-Allah. Macam ni, ni hukum-hukum ni jarang kita jumpa dan jarang kita sebut. Mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Bagi yang dah mahir tu, insya-Allah mungkin dah kenal sangatlah. Tapi bagi yang baru-baru nak kenal tajwid, ini mungkin jarang-jarang jumpa dan jarang-jarang disebutkan. Dalam bacaan kita banyak kita jumpa, tapi jarang disebutkan. Kita selalunya untuk basic Al-Quran tajwid ini, kita akan tekan dengung ataupun tidak, mad ataupun tidak, panjang ataupun tidak. Lepas tu mungkin kita banyak sebut qalqalah. Qalqalah antara tajuk yang kira dekat dengan kita lah. Qalqalah ataupun tidak bacaan kita. Dan satu lagi yang saya perasan, tebal ataupun tipis. Ini hukum-hukum ni yang selalu kita sebut dalam bacaan. Sama ada tadarus ke ataupun kelas-kelas Quran, kita akan cari hukum-hukum ini dan kita akan sebut. Tapi yang mutaqaribain, mutajanisain, mutabaidain ini kita jumpa selalu dalam bacaan kita, tapi jarang-jarang kita sebut. Sebab dia hukum yang agak tak digemari sangatlah, mungkin dia ada susah sikit lah untuk kita nak fahamnya. Tapi tak apa. Apa yang susah pun bukan susahnya sebab kita jarang-jarang sebutnya, jadi jauh sikitlah dari kita. Jadi kita biasa-biasakan, insya-Allah kita akan dia akan jadi mudah untuk kita, insya-Allah. Okey,
Kita mula dengan nombor 3 dulu. Idgham mutamathilain. Kita kalau ingat, idgham itu maknanya memasukkan. Mutamathilain dalam bahasa Arab, kalau kita nak terjemahkan mutamathilain, mutamathilain dua serumpama, maknanya dua serupa. Dua perkara yang sama. Dua perkara yang sama. Mutamathilain. Pengertiannya, pertemuan dua huruf yang bersamaan pada sifat dan makhraj dalam keadaan huruf pertama mati dan huruf yang kedua berbaris. Jadi kedua-dua huruf ini sama huruf. Cuma bezanya huruf pertama berbaris mati, huruf kedua berbaris. Jadi kalau sebutnya sama sifat, sama makhraj, maknanya kedua-dua huruf itu sama. Ba bertemu dengan ba, ya bertemu dengan ya, ta bertemu dengan ta, sin bertemu dengan sin, jim bertemu dengan jim. Cuma syaratnya yang pertama berbaris mati, yang kedua berbaris. Tak kira balik atas, bawah, depan. Itu untuk kita kenal jenis idgham mutamathilain. Tengok contoh. Idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Okey, dalam contoh ni yang mana satu? Yang dalam contoh ni yang mana satu? Yang mana satu idgham mutamathilain? Ba bertemu dengan ba. Idrib. Okey, ba bertemu dengan ba. Jadi kalau kita selalunya huruf ba ni kita kenal huruf ba ni qalqalah. Jadi di sini dia dah tak ada qalqalah dah. Sebab apa? Sebab dia dah jadi idgham. Sebab ba bertemu dengan ba. Kedua-dua huruf itu sama dan huruf pertama berbaris mati, huruf kedua berbaris. Jadi hukumnya idgham mutamathilain. Kita terus masuk. Idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Seolah-olah ba itu hanya satu saja, ba itu bersabdu. Ba musyaddadah, itu hakikatnya. Okey. Idrib bi'asaka. Sebenarnya kalau kita tengok pada zahirnya, mungkin insya-Allah saya rasa setiap orang insya-Allah baca betul. Dah tak jarang orang akan idgham ataupun qalqalahkan ba di sini. Sebab apa? Sebab huruf ba ini dah ada sabdu. Kan? Huruf ba ni dah ada sabdu. Jadi jarang kita baca salah sebenarnya. Kita akan baca terus idrib bi'asaka. Kalau kita berpandukan kepada tanda yang ada pada huruf-huruf ini, insya-Allah saya rasa ramai yang baca betul dan jarang yang tersalah baca. Sebab kita bergantung kepada tanda. Tanda di sini ba ni ada sabdu, maknanya terus kita masuk ke dalam ba. Idrib bi'asaka. Tapi mungkin ada juga kalau kita tak tahu, asalkan tengok ba ini dah tak berbaris, kita dah anggap ba ini ba berbaris mati, maknanya kita qalqalah. Kalau qalqalahnya maknanya salah lah. Di sini tak boleh qalqalah. Cuma yang menguntungkan kita, bila kita belajar dan kita ulang semula, kita buat muzakarah semula, ulang kaji semula, kita akan bertambah lagi kenal dan juga jelasnya kepada nama dan jenis hukum ni. Kita boleh cerita pula. Hukum ini adalah hukum idgham mutamathilain. Kita boleh sebut idgham mutamathilain. Sebab apa? Sebab kita dah tahu idgham mutamathilain iaitulah kedua-dua huruf yang sama di dalam Al-Quran. Yang pertamanya berbaris mati, yang keduanya berbaris. Maka hukumnya idgham mutamathilain. Itu untungnya kita kenal hukum dan kita boleh sebut nama hukum itu. Okey, jelas Okey, tengok contoh yang kedua. Fala yusrif fil qatl. Fala yusrif fil qatl. Okey, dalam contoh ni mana satu? Yang mana idgham mutamathilain? Fa. Okey, fa mati bertemu fa. Fa mati bertemu fa berbaris. Fala yusrif fil qatl. Jadi kita baca seolah-olah fa satu saja. Seolah-olah fa yang pertama yang tak ada baris ni, yang tak berbaris ini, seolah-olah tak wujud. Sebab apa tak wujud? Sebab dah diidgham, dah dimasukkan ke dalam fa yang kedua.
Ta'riful idgham idkhalu syai'in bi syai' bihaitsu idkhalu harfin bi harf bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada. Maksud idgham itu memasukkan huruf satu ke dalam huruf yang kedua, kira-kiranya menjadi huruf yang satu yang bertasydid. Jadi kalau kita tengok fa ini ada pada tulisan tapi tak ada pada bacaan. Kecuali kalau kita berhenti. Kalau kita berhenti, kita pisahkan yusrif dengan fi ini bolehlah kita hidupkan kita baca fa berbaris mati. Fala yusrif. Tapi kalau iltaqa, apabila berjumpa fa ini dengan fa berbaris, maka dia akan jadi idgham. Masukkan fa ke dalam fa yang kedua. Jadi seolah-olah fa satu saja bersabdu. Okey. Di sini kita boleh ambil faedah, orang kata sambil-sambil kita kenal hukum ni, dia ada di celah ni faedah yang sangat-sangat dekat dengan kita. Yang saya nak terangkan dan nak tekankan, bila kita nampak di sini, minta semua beri perhatian lebih sikit je. Bila kita nampak di sini, fa di sini, seolah-olah fa ini tak dibaca sebab apa? Sebab dia dimasukkan ke dalam fa yang kedua. Jelas ya? Jadi, fa yang kedua ini, yang sabdu ni, asalnya berapa fa? Dua. Asalnya dua fa lah. Kembali kepada asal, iaitulah fa yang tidak berbaris ini dah dimasukkan ke dalam fa. Okey, proses ini, dia terang dan nampak di depan mata kita adanya fa yang tak berbaris tapi tak baca. Hanya disebutkan dalam bacaan kita tak kena tekan. Fala yusrif fi. Rif fi. Kena tekan di fa. Itu sebab apa? Sebab fa yang kita nak baca ni fa yang sabdu. Kita kena tekan. Kalau tak tekan, kita akan baca fala yusrif fil qatl. Fala yusrif fil qatl. Itu tak boleh. Itu salah bacaan huruf yang sabdu. Okey, di sini kita nampak fa, ada fa satu dan fa kedua. Tapi cuba kita ambil contoh lain. Contohnya lah saya tulis di sini. Contohnya paling mudahnya. Paling mudahnya cuba kita ambil illa. Illa lam ada sabdu. Okey, di sini kalau kita tengok lam ada sabdu di sini, lam alif ada sabdu di sini. Kita baca, kita kena tekan. Illa. Itu bacaan yang betul. Kalau tak baca, kalau kita tak tekan, kita baca ila. Salah. Sebab dia akan jadi ila ni. Ila ini makna dia lain, bentuk dia lain, dan bacaan dia pun lain. Okey, tapi dia boleh berlaku kadang-kadang kalau kita tak hati-hati, huruf-huruf yang ada sabdu, kita kurang tekankan sabdu tu, dia akan jadi satu huruf. Pada asalnya illa yang pertama ni, asalnya lam ni ada berapa lam? Lam ni ada berapa ni? Illa ni lam ni ada berapa? La dua, la satu. Lam alif ni ada berapa lam di sini ni? Dua. Ada dua. Mana-mana huruf yang ada sabdu, asalnya macam ni jugalah. Tetapi dalam Al-Quran, yang hukumnya bukan idgham mutamathilain, dia dah dimasukkan siap-siap dah. Dimasukkan siap-siapnya. Asalnya, kalau kita nak tulis illa, asalnya alif bawah i, lam mati, lepas tu lam alif berbaris. Asalnya begini, sama juga fala yusrif fil qatl. Jadi ini kita baca fala yusrif fil qatl, ini kita baca illa. Ini pun kita baca illa, sama juga. Illa, ini pun illa. Tapi Arab ni, dalam bahasa Arab ni, dia banyak ikhtisar. Dia banyak suka ikhtisar, banyak suka untuk kita nak ringkas-ringkas. Jadi daripada nak tulis dua-dua lam di sini, setiap huruf berbaris nak kena tulis huruf dua huruf, diringkaskan
tanda sabdu ini ganti huruf yang dihazafkan ataupun yang dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Jadi ini dah tak tulis dah. Lam ni dah tak tulis. Terus dia tulis sabdu jadi sini, maka bacaan dia pun sama juga. Illa. Ini. Okey, jadi kita kena hati-hati. Semua huruf dalam Al-Quran yang adanya sabdu, jangan kita baca dengan mudah sebut. Kita kena tekan sikit ataupun kita kena lambat sikit baca untuk kita nak tahqiqkan ataupun nak jelaskan dua huruf yang ada dalam huruf yang bersabdu itu. Mana-mana huruf dalam Al-Quran. Lagi-lagi dalam surah Al-Fatihah. Sebab tu kalau kita selalu belajarlah surah Al-Fatihah ni, dalam bab fiqh khususnya, mazhab Syafi'i pula, tekan sangat. Dalam surah Al-Fatihah ni ada 14 huruf yang ada sabdu. Jangan tak sabdu. Bila kita tak sabdu, dia akan kurang satu huruf. Mula daripada Bismillah, Millahi, Ra tu ada sabdu. Rahmanirrahim, Nirrahim. Dalam Bismillah saja ada 3 huruf bersabdu. Jadi semuanya nak kena tekan supaya kita sebut betul-betul huruf yang sabdu tu asalnya 2 huruf yang tak nampak. Satu huruf itu dah dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Alhamdulillahi, lillahi, Rabbil. Itu semua nak kena tekan. Dan paling jelas sekali bila kita baca ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladda. Dha tu ada sabdu. Lepas tu dallin, lin. Lam tu pun ada sabdu. Semua dah kena tekan belaka tu. Sebab bila kita tak tekan, kita dah kurangkan satu huruf. Ni poin ini sangat penting sebenarnya. Sangat penting. Dalam Fatihah mungkin kita dah selalu perasan sebab selalu kita buat semakan dengan orang-orang yang lebih arif pada kita. Selalu orang tegur kita kan. Tapi ayat-ayat lain kadang-kadang kita terlepas. Bila kita terlepas, ingatlah kepada idgham mutamathilain yang kita bincang malam ini. Inilah bentuknya dan rupanya huruf yang ada sabdu. Asalnya 2 huruf. Contohnya di sini ba. Lepas tu ba bersabdu. Bila idgham mutamathilain, ba yang pertama dimasukkan ke dalam ba yang kedua. Ba yang pertama ini hanya wujud dalam tulisan sahaja, tak dibaca. Bila tak dibaca, kita kena tekan huruf yang sabdu tu. Sebab kita nak kena adakan, wujudkan juga asal huruf yang ada tertulis di dalam perkataan itu. Untuk idgham mutamathilain tak apalah, kita boleh nampak kan. Tapi untuk huruf-huruf yang sabdu lain, kita dah tak nampak. Tapi kita nak kena ingat kepada idgham mutamathilain. Bila ada huruf sabdu, tak kiralah dia idgham mutamathilain, wajibul gunnah ataupun tidak. Pastikan bacaan kita kena lambat sikit. Jangan terus baca ataupun terus masuk. Di sini pula kita boleh tambah lagi. Sama juga dengan iqlab. Qalqalah yang paling tinggi sekali. Qalqalah apa? Qalqalah akbar, qalqalah akbar ataupun kubra yang setengah-tengah kitab tu. Contohnya dalam surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia ada sabdu. Ada sabdu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat yang kedua, kasab. Kasab dia tak ada sabdu. Ada sabdu. Okey, ini beza di sini. Apa yang bezanya? Sebab ba di sini ada sabdu. Bila ada sabdu, jangan kita baca sama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Salah. Kasab. Yang kasab betul lah. Kasab tu kalau kita tak tekan, betul sebab dia tak ada sabdu. Tapi yang watab kena lambat sikit. Watab. Sebab adanya sabdu. Ini yang boleh tambah lagi faedah. Bila kita dah kenal idgham mutamathilain, kita tahu huruf-huruf yang sabdu yang dalam Al-Quran yang lain pun kena baca dengan tekan dan juga ataupun lambat sikit. Jangan kita baca cepat sebutnya sebab kita nak kena jelaskan kedua-dua huruf yang ada dalam kalimah itu. Okey.
untuk idgham mutamathilain lagi sebagai contohnya di sini surah Al-Baqarah banyak. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Di sini ta bertemu dengan ta. Dan juga Rabihat tijar. surah An-Nisa ada aynama yudrikum. Yudrikum. Kaf bertemu dengan kaf. Sama juga. Sama juga. Ini semuanya huruf-huruf yang sama bertemu dan kita baca dengan idgham mutamathilain. Okey, idgham yang pertama, idgham mutamathilain adalah idgham yang paling mudah sekali dalam tiga-tiga jenis idgham ini. Kita pergi kepada idgham yang kedua. Kita pergi kepada idgham mutaqaribain. Mutaqaribain. Okey, kalau tengok idgham mutaqaribain, idgham ini adalah idgham yang pertemuan antara dua huruf yang berhampiran makhraj dan sifat. Taqarub maknanya hampir, dekat-dekat. Makhraj itu dekat-dekat, sifat pun dekat-dekat juga. Hampir, dia tak sama. Kalau tadi sama, sebiji. Mutamathilain sebiji, dia tak ada beza langsung. Kalau mutaqaribain ini hampir-hampir sama. Dekat-dekat nak samalah. Jadi dia tak sama dengan idgham yang pertama tadi. Okey. Kalau kita nak mudahkan untuk idgham mutaqaribain ini, kita ingat contohnya lam dengan ra sahaja. Lam dengan ra, apabila bertemunya lam dengan ra, itu untuk idgham mutaqaribain. Lam dengan ra, kalau kita ingat dalam kita belajar bab makharijul huruf, lam dan ra itu tempat keluarnya hampir sama. Hampir sama di tepi lidah. Di tepi lidah dia sama lagi dengan huruf nun satu lagi, tapi nun dia tak termasuk dalam sini sebab nun dia ada hukumnya, hukum idgham ma'al gunnah, hukum idgham ma'al gunnah bila gunnah dah. Untuk mutaqaribain dia khusus untuk lam dan ra. Kalau kita tengok di sini contohnya waqul rabbi. Waqul rabbi, bertemunya di sini antara lam mati dengan ra. Lam mati bertemu dengan ra berbaris. Jadi cara kita bacanya masukkan. Kita memasukkan lam ke dalam ra. Kita memasukkan lam ke dalam ra. Kita boleh masukkan, kalau namanya masukkan, yang pertama dah hilang. Lam ini dah hilang, kita hanya baca ra yang bersabdu saja. Jadi sebutnya waqur rabbi. Lam dah tak ada sebab kita dah masukkan terus ke dalam ra yang sabdu tadi. Wa qur rabbirhamhuma. Wa qur. Okey, kalau saya tanya, soalannya kalau saya tanya, kalaulah kita tak ingat nama hukum ni apa tah nama je. Kan? Hukum ni tak tahulah nama hukum apa. Bila kita berjumpa dalam Al-Quran, ayat ini, kita baca ikut tanda. Agak-agak lam tu kita bunyi tak? Kalau ikut tanda. Siapa yang boleh jawab? Jawab dengan sejujurnya lah. Kalau ikut kepada susunan ayat ini, beginilah tandanya. Bila kita baca sendiri, sampai kepada ayat ini, lam ni kita bunyi tak? Tidak. Tidak, Sahab. Tidak. Kerana kita tengok ada ra bertanda atas. Terus. Ya, betul. Itu jawapan. Memang kita tak baca. Kita tak baca dan tak bunyikan lam. Selalunya tak bunyikan lam sebab kita berpandukan ra ni dah ada sabdu. Ra ni sabdu. Maknanya hukumnya huruf yang sebelumnya kita masuk terus. Jadi waqur rabbi. Waqur rabbi. Lagi-lagi pula lam ini tak ada apa-apa tanda. Jadi dari segi tandanya kita dah selamat. Kita boleh baca dengan betul. Masya Allah. Cuma bila orang tanya, kenapa lam tak baca? Di sini kita perlu pada ilmu tajwid. Apa kita nak urai pula? Kita nak syarah macam mana? Agak-agak kita nak syarah macam mana? Kita nak jelaskan. Siapa boleh jawab? Tiba-tibanya orang tanya, ni ada lam. Kemana perginya lamnya? Kenapa tak baca lam? Tak apa, cuba tak apa. Masukkan lam kepada ra, Sah. Ha. Masukkan lam kepada ra.
Kenapa kita masuk lam ke dalam ra? Pasal ra tu ada sabdu. Itu sama juga, masih lagi jawapan yang pertama. Itu kira peringkat awal insya-Allah boleh jawab semua. Sebab ra tu ada sabdu, jadi lam tu masuk dalam ra. Tapi kita dah sampai tahap belajar ni, kita nak pergi kepada langkah kedua ataupun level kedua lagi. Kita nak tahu asbabnya. Sebabnya kenapa lam ini tiba-tiba kena masuk dalam ra. Lam tu idgham kamil. Okey, tak apa. Namanya idgham kamil, cara bacanya kita masuk terus. Tapi masih lagi soalan yang sama. Kenapa lam je kena masuk ra? Huruf lain tak boleh masuk ke dalam ra? lam tu tak bertanda, Ustaz. Tak ada tanda apa-apa. Betul. Masih lagi peringkat yang pertama, iaitulah berpandukan kepada tanda. Betul. Lam tak ada tanda. Jadi kita masuk ra. Betul, sebab ra tu ada sabdu. Jawapannya jelas. Betul. Tapi masih lagi nak satu lagi jawapan yang kena dengan tajuk malam ni. Ra dia ada dua, Ustaz. Satu mati. Okey, itu masih lagi betul jawapan, tapi belum lagi kena dengan tajuk kita malam ini. Lam berjumpa ra. Okey, betul. Lam. Tak ingat tajuk kita, apa tajuk kita malam ni? Mutaqaribain. Huruf berhampiran. Hampiran. Berdekatan. Ya, masya-Allah. Itulah jawapannya. Jadi saya nak terangkan di sini, insya-Allah. Imam dan Ghufran dah bersuara. Okey, saya nak sampaikan cerita di sini. Bila kita belajar tajwid dan hukum tajwid, kita akan tambah lagi ilmu pengetahuan tu. Selain daripada tanda yang kita dah nampak, ra tu ada sabdu, terus automatiknya kita masuk ke dalam ra, tak ada masalah lah. Tapi kita akan tahu lagi kenapa namanya idgham mutaqaribain. Sebab hampir sama makhraj. Ya, huruf yang kita nak masukkan itu hampir sama makhraj. Lam dengan ra, dalam 28 huruf, lam dengan ra yang hampir sama makhraj. Sebab itu, diletakkan dalam ilmu tajwid ini, bila lam bertemu dengan ra, maka lam dimasukkan ke dalam ra, sebabnya taqaraba makhrajan wa sifah. Kedua-dua huruf ini hampir sama makhraj dan sifat. Jadi senang ataupun secara ringkas kita nak jawab kepada soalan kenapa lam dimasukkan ke dalam ra, sebab lam dan ra berhampiran makhraj dan sifat. Tempat keluar dan sifatnya hampir sama. Jadi Arab ni dia nak kepada mudah, nak kepada tashil, dia idghamkan. Dia tak payah sebutlah. Kalau nak sebut lam asing, ra asing, dia agak susah, dia ada masyaqqah. Wa qul rabbi. Dahlah lam itu tempat keluarnya dekat dengan ra. Ala-ala dah dekat, masukkan terus, sekali jalan keluar terus sebut dengan ra saja. Itu hakikat berlakunya idgham mutaqaribain. Boleh insya-Allah? Alhamdulillah. Contoh yang kedua, saya masukkan juga contoh kedua ini walaupun ada khilaf, tapi kita boleh bincangkanlah. Contoh yang kedua sama juga, ada sebahagian tajwid letakkan ayat ini ataupun contoh ini dalam bahagian idgham mutaqaribain. Sebab itu kalau siapa ingat ayat ini dalam surah Al-Mursalat, muka surat 581 ayat ke-20. Satu-satunya dalam Al-Quran. Qaf bertemu dengan kaf. Qaf bertemu dengan kaf. Kalau ada siapa-siapa ingat cara bacaannya, boleh sebut. Lukum. Apa yang kita buat dalam bacaan ini ataupun dalam contoh ini? Kaf itu ada tanda. Lukum. Okey, jadi qaf tu ada macam mana kita bacanya qaf dengan kaf? Qaf tekan kaf biasa. Kaf min kum. Okey, jadi qaf apa kedudukan qaf? Qaf tak ada qaf itu tak ada tanda. Betul, qaf tak ada tanda, jelas. Cuma cara bacaannya, maksudnya qaf ni kalau kita kenal qaf ini huruf qalqalah kan? Huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah qaf. Jadi di sini huruf qalqalah bila berbaris mati kena qalqalah ada lantunannya.
Tapi dikecualikan dalam ayat ini. Ayat 20 muka surat 581 surah Al-Mursalat. Cara bacaannya dia ada dua cara. Siapa ingat? Oh, lalu. Nakhluqukum ke lukum ke macam mana? Ini pun sama juga. Bila kita baca sendiri, jumpa ayat ini, muka surat 581, ayat ke-20, tiba-tiba nak baca sendiri. Kita akan baca macam mana ni? Kita dah kenal lama-lama dah qaf. Ini huruf qalqalah. Bila jumpa sini, tiba-tiba kaf tu ada sabdu pula. Mana? Nak qalqalah ke, nak masuk terus ke dalam huruf kaf ke? Ini jadi masalah pula. Masuk terus ke dalam huruf kaf. Okey, jadi cara pertamanya kita masuk terus ke dalam huruf kaf, jangan pedulikan qaf. Pejam mata seolah-olah kita tak nampak qaf. Betul, Haji Azman? Ya, saya. Begitu saya. Okey, jadi nakhluqukum. Lukum, qaf seolah-olah tak wujud. Lukum. Jadi qaf seolah-olah tak wujud. Daripada lam baris-baris depan, terus lompat masuk ke dalam kaf bersabdu. Kaf sabdu. Yes. Okey. Ini cara pertama. Bila cara ini yang kita bacakan, ini cara namanya idgham mutaqaribain, yang mana kita masukkan terus qaf ke dalam kaf, qaf tak wujud. Qaf tak wujud. Mutaqaribain. Mutaqaribain. Ini cara pertama. Jadi kita baca alam nakhluqukum min, qaf tak ada langsung. Okey, ada cara kedua, cara yang betul juga. Cara yang betul juga, kita baca secara idgham mutajanisain naqis. Saya dah sebut nama hukumnya, idgham mutajanisain naqis. Macam mana nak baca idgham mutajanisain naqis? Siapa ingat? Kita masuk pada qaf, kita keluar pada kaf. Kita masuk kepada qaf, kita keluar kepada kaf. Cerita tu ada, tapi caranya macam mana? Caranya kalau kita luk, kita masuk luk, lepas tu keluar lembut. Luk, hum. Qalqalah tak ada lah. Qalqalah tak ada. Tak ada qalqalah. Okey, betul. Ceritanya betul. Cuma mungkin kita boleh jelaskan macam ni. Kita kekalkan sifat qaf yang tebal tanpa qalqalah. Jadi dalam istilahnya, isti'la'nya dan itbaqnya, sifat isti'la' dan itbaq ada kan? Qaf tu kita datangkan sifat yang tebalnya dan kita tak sebut qalqalah dan kita tak wujudkan qalqalah qaf itu dan terus kita keluar ke huruf kaf. Betul lah tu Haji Azman istilahnya. Masuk ke dalam qaf tapi tanpa kita qalqalahkan. Masuk di situ kita datangkan sifat tebal qaf tu sementara, sekejap, seketika dan terus lompat masuk ke dalam huruf kaf. Alam nakhluqukum lukum. Jadi bagi orang yang boleh buat cara ni, dia akan terasa di pangkal lidah ni dia macam ada pergerakan laju. Dia sentuh bahagian lelangit lembut, bahagian lelangit lembut belakang. Atas, lepas tu dia akan ke belakang sikit. Ke belakang sikit maknanya dia pergi daripada huruf makhraj qaf, dia akan pergi kepada makhraj kaf. Alam nakhluqukum lukum, macam nak tertelan lidah pun ada. Itu cara yang kedua yang betul juga, tapi itu dalam bahagian idgham mutajanisain naqis. Jadi tak apalah, kita ambil yang mudah di sini. Ambil cara yang pertama, itulah idgham mutaqaribain. Masukkan terus daripada lam baris depan nakhluqukum terus ke dalam huruf kaf berbaris dan sabdu. Jelas insya-Allah. Jadi di sini perlu tanda ni sebab kadang-kadang kita baca sendiri, jumpa ayat ini, kalau kepada tanda berdasarkan kepada tanda yang ada, selamatlah. Tapi kadang-kadang datang confuse-nya, qaf ni selalunya kita ni orang yang suka qalqalah. Bila jumpanya huruf qalqalah, kita terus qalqalah dengan baik, dengan betulnya. Jumpa di sini huruf qaf, memang kita kenal huruf qalqalah. Jadi nak qalqalah juga di sini jadi salah lah. Nakhluqukum, kalau ada je qalqalah walaupun sedikit, dah tak boleh. Sebab apa? Sebab hukumnya idgham. Bila hukum idgham, huruf pertama tak wujud. Dia kena masuk terus ke dalam huruf yang kedua. Cuma dalam cara yang kedua tadi, dia kena ada kekalkan sifat tebal tu sikit sahaja. Itu bezanya. Okay, alhamdulillah.
Selesai untuk idgham mutaqaribain, dan seterusnya yang ketiga kita masuk idgham mutajanisain. Okey, idgham mutajanisain dia ada cerita panjang sikit. Jadi insya-Allah semoga Allah permudahkan untuk kita faham semualah. Idgham mutajanisain, kalau mutamathilain kedua-duanya sama, huruf pertama dan kedua sama sebiji, tak ada bezanya. Kalau mutaqaribain kedua-dua huruf itu hampir sama. Dia tak sama, cumanya hampir sama dari segi sifat dan makhraj. Okey, untuk mutajanisain pula ini kedua-dua huruf itu bersamaan pada tempat keluar. Makhrajnya sama tapi sifatnya lain. Ni orang kata adik-beradik tapi lain-lain perangai. Kan? Tempat keluarnya sama. Lepas tu perangainya tak sama, sifatnya tak sama. Ada sifat lembut, ada sifat tebal, ada sifat kasar, ada sifat halus. Itu bezanya. Okey, sebelum kita nak masuk ni, siapa ingat dalam bab makharij yang kita belajar ni, makharijul huruf. Huruf-huruf yang sama tempat keluar. Tes hafazan kita. Huruf-huruf yang kira si ibu sebapa lah, tempat keluarnya yang sama. Siapa ingat? Huruf-huruf apa yang tempat keluarnya sama? Tapi bukan satu huruf lah, 2-3 huruf yang tempat keluarnya sama. Siapa ingat? Za dan za, Ustaz. Za dengan za. Za, lagi. Apa beradik dia? Berapa beradik? Kalau boleh sebut. Kalau tak salah 8 huruf. Kalau saya ingat za. Za, lagi. Za. Ta. Itu. Kalau boleh kita pisahkanlah bagi yang betul-betul ibu sebapaknya, maknanya betul tempat keluar yang khas. Jangan dia makhraj am di lidah memang banyak huruf, ada 18 huruf lidah saja. Halqum ada 6 huruf. Bibir mulut, dua-dua bibir mulut ada 4 huruf. Biar setiap bahagian dalam halqum itu biar yang betul-betul keluar tempat yang sama. Maknanya macam halqum ni ada tiga. Walaupun halqum ni 6 huruf tapi ada 3 tempat. Ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Macam lidah dia ada 18 huruf tapi tempat keluarnya dia tak sama. Ada tepi ke, ada tengah ke, ada pangkal ke, ujung ke. Okay, kalau boleh cuba sebutkan huruf-huruf yang ada tempat keluarnya yang betul-betul khusus tempat yang sama. Dia panggil huruf-huruf yang mempunyai laqab khas, gelaran khas. Tak apa, kita cuba ingat-ingat. Ada sebenarnya kita boleh dapat. Okey, dalam mesej kita ada ta dengan da. Ta dengan da dia ada 3 beradik. Okey, saya bantulah, saya bantu. Ta dengan da dia ada 3 beradik. Jangan tinggal seorang lagi. Ta dengan da dia ada seorang lagi. Dia ada 1 huruf lagi. Ta, da, po. Betul. Kalau ta dengan da dia ada po. 3 ni tempat keluarnya yang sama. So za sa. Ba sa ko ta. So za sa. So za sa. Sin. Sod, zai, sin. Okey, betul. Sod, zai, sin. 3 beradik juga, 3 huruf. 3 serangkai ini tempat keluar yang sama. Okey, lagi. Za, sa, zo. Ini saya nak ni. Ni tadi Abah dah sebut tadi tapi dia tak sebut habis. Dia sebut 2 beradik je, dia tak sebut yang ketiga. Za dengan zo. Ya. Dengan sa, satu lagi, sa titik 3. Jangan lupa, saya paling suka ni. Sa, za, zo. Kenapa saya suka yang ini? Sebab saya nak sangat-sangat semua kita bila baca Quran, jumpa 3 huruf ni pastikan keluar lidah yang 3 huruf ni. Sa, za, zo. Kalau boleh jangan lupa. Huruf sa titik 3, huruf sa pendek dengan zo. Saya kena tulis di sini. Saya nak ingatkan selalu. Sebab huruf-huruf ni selalu kita tak keluar lidah. Bila tak keluar lidah, dia terus bertukar huruf lain. Huruf sa,
Ka. huruf za, Ka. huruf Za. dha. Ini Dal. huruf Za. Za. sa, za, dha, Za. si, zi, zi, tu, zu, Zu. zu. Ini semua keluar lidah. Zu. Tak kira dalam Al-Quran huruf ini berbaris ataupun tidak, tetap kena keluar lidah. Kalau tidak dia bertukar huruf lain. Ini sebagai contoh, 3 huruf ini tempat keluar yang sama, tetapi bila bertemu dengan huruf yang lain sifat. Lain-lain sifat. Dia ada sifat dia lain sikit. Macam dha ni tempat keluar sama, tapi dia lain sikit. Dia tak sama dengan ta dengan za. Dia 3 beradik ni tempat keluar yang sama, ibu yang sama, tempat keluar dia sama. Tapi dha ni dia ada kasar sikit. Dia sebab dia ada sifat lain sikit, dia ada sifat kasar sikit. Kalau kita ingat dalam bab sifatul huruf dia ada sifat isti'la, sifat tinggi. Maka dia tak sama. Jadi inilah sebagai contoh bila berjumpanya dalam Al-Quran, yang pertamanya berbaris mati, yang keduanya berbaris, maka cara bacaannya kena idgham mutajanisain. Ini contoh yang paling banyaklah dalam Quran antara ta dengan da dengan ta. Kita tengok sebagai contoh dalam contoh kita ni, okey sekejap untuk idgham mutajanisain, ni sebagai contoh yang dekat. Kalau kita tengok huruf di contoh yang pertama, qad tabayyana di sini bertemunya antara dal dengan ta. Dal dengan ta, maka di sini idgham mutajanisain, dal dengan ta. Bila sebut idgham mutajanisain, ghalibnya kamil lah. Terus kita masuk dal ke dalam ta, kita masuk terus dal ke dalam ta. Qad tabayyana, seolah-olah dal itu tak ada, kita terus baca ta bersabdu. Qad tabayyana, tak boleh kita baca qalqalah. Qad tabayyana, salah. Jadi sama juga kalau kita tengok kepada tanda, insya-Allah bacaan kita betul sebab kita terus masuk ke dalam ta, sebab ta tu ada sabdu. Tapi risaunya macam saya sebut tadi, ada antara kita baru kenal qalqalah. Hafal tu baju dah kotor, baju dah kotor. Ni dah ni, dah kotor dah ni. Jadi jumpa dah di sini, ini qalqalah ni. Jadi kita belasah qalqalah. Salah. Bila kita baca qad tabayyana, maknanya tak jadi idgham mutajanisain, maka salah bacaan kita. Qad tabayyana. Okey, contoh pertama lepas qad tabayyana terus kita masuk ke dalam ta. Contoh yang kedua, qad ujibat da'watukuma. Okey, siapa boleh cerita di sini? Contoh yang kedua, qad ujibat da'watukuma, yang mana idgham mutajanisain di sini? Apa bertemu dengan huruf ba jumpa dengan dal sabdu. Huruf apa? Huruf ba jangan jumpa dengan dal sabdu. Tanda sabdu. Jadi bada huruf ta lah. Huruf Haji Muhammad kena sebut huruf ta dulu. Bacaan memang ba terus masuk dalam da, betul, tapi yang ta tu tak ada apa-apa digunakan. Ya, betul. Di sini hukum itu yang berlakunya bila ta ini tak dibaca, jadi kita daripada ba lompat terus ke dalam da. Betul, itu cara bacaannya. Cuma punca yang kita nak baca daripada ba terus ke dalam da, puncanya adalah ta. Sebab ta ini dengan dal sama tempat keluar, tetapi dia tak sama dari segi sifat. Jadi ujibat da'wa maka hukumnya idgham mutajanisain. Da'watukama. Contoh yang berikutnya sama juga, waqalat ta'ifatun. Ta bertemu dengan ta. Terus kita masuk daripada lam, terus kita masuk kepada ta. Ta itu dah tak baca sebabnya idgham. Dah hilang, dah dimasukkan ke dalam ta. Dibaca sudah hilang. Ya. Mungkin ta pada ta tak ada masalah sebab dia tak ada qalqalah, kita terus baca dengan betul insya-Allah. Yalhaz dzalika. Okey, kedua-dua huruf ini keluarkan. Yalhaz dzalika.
Tha masuk ke dalam za. Yalhath dzalika. Ini jelas kedua-duanya kena kaidah. Ini pun sama. Idh zalamtum. Idh zalamtum. Za masuk ke dalam za. Idh zalamta. Idh zalamtum. Za masuk ke dalam za pun sama juga. Zalamtum. Idgham mutajanisain tak ada masalah. Kita masuk ikut tanda tadi. Okey, contoh yang terakhir, dia banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini sebagai contoh saja. Ba bertemu dengan mim. Ba bertemu dengan mim. Cuba kita baca. Macam mana ni? Dalam surah Hud. Ya Bunayyar. Macam mana kita baca ni? Huruf apa? Ya. Ir. Kita baca bawah. Okey. Cuba baca contoh ni macam mana? Irkam. Kam ke kab? Irkam makna. Irkam. Irkam makna. Dalam surah ayat untuk surat apa? Okey, kejap saya bawa. Dalam surah Hud. Surah Hud. Saya dah kena padamkan ni juga. Siapa boleh bawa muka surat apa? Hud. Ayat. Sabar. Saya buka dalam skrin. Muka surat 226 226 ayat 20 ayat 42. 226. Saya dah buka dalam skrin kita dah ada ni. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar Jar. Makna. Cuba baca ayat 42. Ayat 42. Okey, 42. Betul, 42. Masuk pada mim sabdu. Nah, ini pun selalu juga bila kita baca bila sampai tu waktu tadarus sampai surah ini pun jadi selalu jadi perbualan dan juga pertanyaan. Irkam ma'ana. Jadi hukumnya apa di sini? Dalam mutaqarribain. Dalam Jasni. Itu tambah itu tambah hukum baru tu. Dalam matolarin mutajanisain. Ajidin senyap je malam ni. Segan. Dia minggu tak ada. Dia punya sifu dia tak ada. Agaknya tak nampak sifu dia. Ada, saya ada. Daripada mula saya ada. Sengaja saya senyap aja. Tukar nama. Tamu berapik ya. Wah, barulah dia berani. Tamu berapik ya, nanti orang bingit lah. Tuan Syekh dia keluar, baru dia berani. Okey. Jadi dia mutaqarribain ingat Tadi saya dengar Haji Rahim ada cakap pasal ini pagi-pagi tadi. Insya-Allah. Okey, jadi ini sebagai contoh maknanya bila kita sampai bacaan kita dalam ayat begini, sebenarnya macam saya sebut tadi, untuk 3 idgham ni jarang kita sebut untuk hukumnya. Sebab itu bila kita jumpa, kita teragak-agak nak sebut hukum ni taqaribain ke mutajanisain, mutamathilain. Mutamathilain mungkin tak ada masalah bagi kita sebab huruf yang sama itu confirm. Kita dah tak bertukar. Tapi yang macam ni irkam ma'ana, garu kepala pula taqaribain kata janisain, taqaribain kata janisain kan. Okey, yang pertamanya kita kena tahu bacaan di sini. Kalau tengok kepada zahir tulisan tanda ba tu tak ada tanda apa-apa. Mim pula adanya sabdu. Jadi bacalah ya bunayyar kam terus. Itu agak pelik kalau kita tak belajar idgham mutajanisain ni, kita tiba-tiba ba kita skip pula, tak baca kam terus.
Kam ma'ana, macam kekok sikit. Tapi kalau kita dah tahu hukum, batalal ajab. Idza urifa as-sabab, batalal ajab. Apabila kita tahu sebabnya, jadi tak pelik lah. Itu pepatah Arab. Tak pelik lah ba ini tak dibaca. Kenapa? Sebab ba dah kita masukkan dalam mim. Kenapa ba masuk ke dalam mim? Sebab apa ba masuk dalam mim? Siapa boleh tahu jawapannya? Nak tambah kemas lagi faham kita dengan idgham mutajanisain. Kenapa ba ini tiba-tiba kena masuk dalam mim? Apa sebabnya ba ini tak baca, tak dibaca kalau nak sambung irkab dengan ma'ana. Irkam ma'ana. Kenapa ba ini kena masuk ke dalam mim? Jangan kita jawab mim itu ada sabdu, itu dah jelas. Kita nak jawapan yang lebih lagi. Kenapa ba ini kena masuk ke dalam mim? Sebab dia bersamaan makhraj. Dia sebab bersamaan makhraj lain sifat. Dan sebab dia ada tajanus. Kalau kita sebut tajanus, mutajanisin pun boleh. Sebabnya ba ini dengan mim tempat yang sama. Bila kita nak sebut ba lagi, nak sebut mim lagi, sedangkan ba itu dah mati, jadi dalam bahasa Arabnya memang dia agak berat, susah. Irkab ma'ana, bab ma'ana. Jadi lagi mudah, ada cara lagi mudah, dia akan ambil cara mudah lagi. Kam ma'ana terus. Selagi mana boleh di-adjust daripada yang susah jadi ringan, jadi yang payah jadi mudah, dia akan ambil, dia akan pilih cara mudah. Itu tingginya bahasa Arab, kayanya bahasa Arab. Dan memang hebatnya bahasa Arab, dia adalah tashil, dia ada hadf, dia ada macam-macam lagi lah cara-cara untuk nak memudahkan kita nak menyebutkan kalam-kalam Arab ini. Jadi di sini antara contohnya, bila ba mati bertemu dengan mim, kedua-dua huruf ini tempat keluarnya sama, maka kita tak perlu nak qalqalah, tak perlu nak sebut ba lagi, kita terus idgham masuk ke dalam mim. Irkam ma'ana. Jadi di sini hukumnya idgham mutajanisain kamil. Kita kena ingat kalaulah mutajanisain. Mutajanisain, kalaulah kita sebut tu sempurna, idgham tu kita masukkan habis, maksudnya kamil, sempurna. Okey, jadi dalam mutajanisain kita ada juga naqis. Ini kita perlu sebut di sini. Mutaqaribain kita ada tadi satu nakhl hukum saja, tak ada masalah, yang tu jelas. Tapi dalam mutajanisain ada beberapa tempat yang ini pun menjadi masalah juga bagi kita kalau tak jelas hukumnya. Idgham mutajanisain dia ada bahagian yang naqis. Naqis, maksud naqis di sini tak sempurna. Kalau tadi kita masuk habis. Qad tabayyana ujibat da'wa qalat ta. Jadi huruf pertama terus hilang, tak ada masalah, senang, habis cerita. Tapi yang naqis ni masalah sikit. Bahagian yang kedua yang naqis ni dalam beberapa contoh yang saya akan sebut di sini, dia ada masalah sikit. Kena hati-hati. Contoh yang pertama kita akan jumpa kalau kita baca ikut tartib Quran. Contoh yang pertama iaitulah pada muka surat 112 ayat 28 surah Al-Ma'idah. Ini masih ramai lagi. Bila sampai di sini, kita tak sedar, kita akan buat salah di sini. Dia ada keliru sedikit dan sama-sama sikit hukumnya. Kalau nak buka pun boleh Al-Quran, muka surat 112, ayat 28, surah Al-Ma'idah. Di skrin pun ada di sini, saya tulis. Okey, contohnya di sini. La'im basat. La'im basat Ustaz. Betul. Pertamanya mana idgham mutajanisain di sini? Okey. La'im basat ni mutajanisain nakis kan? Huruf apa bertemu dengan huruf apa? Dengan ta. Nun. Nun. Nun jumpa ba. Nun dengan ba itu dah lepas. Ini tajuk baru dah. Nun dengan ba itu. Jadi dia nanti kena marah dengan cikgu nanti. Jangan cakap sesuara. Nanti cikgu dia dengar aje tu.
Takut dia merapik ya. Jadi dia diam. Okey, nun dengan ba ni iqlab Jidin. Tak kena mengena. Iqlab tak ada malam ni. Oh ya, Iqlab tak ada. ni to dengan ta. Sorry. To dengan ta. Yes, to dengan ta. Okey, to dengan ta. Okey. To dengan ta, kalau tadi membantu kita sebab dia ada sabdu. Jadi kita ikut tanda idzalamtum. Irkam ma'ana, tak ada masalah sebab ada sabdu. Yang ini dia tak ada sabdu. To dengan ta, tak ada tanda. Tak, dia ada tanda bagi atas saja. Basat ni mana? Basat. Ya. Jadi kita nak baca macam mana? Basat. Sorry, basat. Ilai. Kekalkan apa tu sifat to. Basat. Boleh tak, Ustaz? Okay, kita cerita dulu Jidin, dan yang lain kita cerita dulu apa yang perlu kita buat di sini sebelum kita nak tunjuk contoh macam mana nak baca. Di sini yang pertamanya bertemunya huruf ta dengan ta dalam satu perkataan, maka dia dah menjadi satu hukum. Yang kita belajar idgham mutajanisain naqis. Sebab apa? Sebab ta dengan ta ini tempat keluarnya sama, lain-lain sifat. Jadi kita nak kena idgham, nak kena masukkan. Ikut sifat, ikut syaratnya, bila huruf yang sama tempat, lain makhraj, kena masukkan idgham mutajanisain. Jadi ta di sini kena masuk ke dalam ta, tapi dia beza sikit. Sebab apa? Sebab mutajanisain di sini naqis. Sebabnya naqis. Jadi naqis ni tak sempurna, tak boleh masuk semua. Naqis. Kalau saya nak tanya pula, kenapa naqis? Itu baru jawapan, sebabnya ta dengan ta ini, ta tu tebal. Ta itu nipis. Jadi ta nak yang tebal, nak pergi tumpang orang ni, nak pergi tumpang yang tipis itu tak sesuai. Jadi seolah-olahnya kalau kita nak ibaratkan, yang gagah nak tumpang yang lemah. Tak sesuai lah. Kan? Orang yang gagah, orang yang kuat nak tumpang orang yang tak kuat. Jadi tak sesuai lah. Dari segi adat kita pun dalam logik kita pun tak sesuai. Tapi kalau yang kamil ni sesuai. Da dengan ta sama-sama nipis, sama-sama susah, dia boleh lah. Contohnya waqalat ta'ifa, yang ta bertemu dengan ta ini yang lemah pergi tumpang ta, sesuai kan? Sesuai, layak lah. Tapi di sini tiba-tiba ta yang tebal nak pergi menumpang ta yang nipis, itu dia tak sesuai, nak tumpang habis-habis tak boleh. Jadi di sinilah berlakunya naqis. Bila sebutnya naqis, cara kita tak boleh masuk habis. Basatta. Jadi orang yang kuat, huruf yang kuat ini hilang kehebatannya, hilang kekuatannya, jadi tak adil di sini. Kita kena kekalkan sifat kuatnya itu, sifat tebalnya ta itu, tetapi kita tak qalqalah. Dia jadi kita kena moncongkan mulut kita, Ustaz. Ya, itu cara. Jadi Haji Abang Ais dah sebut, kita kena muncung isyarat kepada tebalnya ta dan terus kita lompat pergi kepada ta. Itu caranya. Ada qalqalah lah. Ya, dia pun tak ada qalqalah, betul. Okey, semua boleh cerita. Semua boleh cerita. Betul. Semua boleh cerita caranya, betul. Itu cara-cara yang kita dah bincang. Tepi sikit, Ustaz. Tepi sikit ke tepi banyak, asalkan jangan qalqalah dan juga kekalkan sifat tebal, lepas tu terus pergi sebut ta. Okey, yang perlu kita jaga di sini sebelum kita nak bagi peluang untuk sebut masing-masing, yang perlu kita jaga, jangan kita pengaruh orang lain dengan sifat kita. Ini maksudnya ta ni. Ta di sini, dia problem di sini ta lah. Ta di sini sebab dia kuat. Jangan kita pengaruh dengan sifat kita kepada jiran kita. Jadi sin ini huruf yang nipis jangan terpengaruh jadi so. La imbasat ta. Sebabnya ta tebal, sin jadi tebal juga. Ataupun ta ini pun terpengaruh juga. La imbasat ta. Ta pun jadi tebal juga. Jadi hati-hati sama ada huruf sebelum dan selepas. Jangan terikut perangai ta yang tebal tadi. Mudah-mudah saya nak cerita. Jadi kena jaga dua perkara. Huruf tebal, huruf tipis, tetapkan tipisnya. Dan ta ini jangan qalqalah. Cuma kita nak muncung mulut sikit, kekalkan sifat tebal tu. Lepas tu lompat pergi kepada huruf ta. Okey, siapa nak cuba? Saya nak cuba. Silakan.
La'in basatta. Itu dah pengaruh. Sin jadi so, basat. La'in basatta. Itu yang belakang terpengaruh pula. Tak jadi so pula. Alright, I surrender. Okey, tak apa. Kita tengok orang lain pula. Tak apa, boleh mencuba insya-Allah. Okey, siapa boleh cuba insya-Allah? Ini nak tak nak kita kena baca sendiri nanti. Itulah peluang kita. Saya cuba Ustaz. Okey, Abang Is insya-Allah. Yes. La'im basatta. Sekali lagi. La'im basatta. Yang pertama macam dah okey sikit, yang kedua lari sikit. Yang kedua sin dia jadi so. Jaga sin jangan jadi so. La'in Bahasa. Dah masih. Ni kita tipiskan Haji Anwar. Okey. Siapa pula? Haji Anwar. Haji Anwar tak ada dengan kita malam ni. Dia yang terang kepada kita. Okey. Ya, tak apa insya-Allah semua kita boleh insya-Allah semua kita boleh. Cuma nak kena latih diri. Nak latih. Okey. Siapa Abah sebut Haji Mustafa. La'im basatta. Okey. Kalau boleh kurangkan sin itu, tipiskan sikit lagi. Dia dah nak tebal sikit dah. Basa. La'im basatta. Okey. Bila kita nipiskan betul selamat dah sin itu tipis. Jadi nak dapatkan muncung tebal ta itu perlu kepada masa sikit. Sebab gini. Sebab macam ni. Sin di atas Sa. Sin di atas sa. Okey, kekalkan sin di atas sa. Waktu nak sebut contoh ni pun sama, sin di atas sa. Jangan sin di atas sa. La'im basa. Basa baru muncung mulut untuk ta, lepas tu tarik balik, lebarkan bibir untuk ta pula. La'im basal ta. Okay. No. La'im basarta. Salah. Salah. Okey, Gigit lidah juga nanti. Besok kena marah. Gigit lidah juga Orang nanti. belakang. Orang belakang jawab. Nanti besok kena marah. Good try Haji Din. Good try. Okey. Siapa tadi Haji Bashir nak try? La'im basatta. Lagi lembut. La'im basatta. Basat. Cuma dia tak, saya tak rasa ta tu ada kesan tebal ta tu. Basal. Yang tu boleh. Yang tu saya nampak dah. Walaupun dia tak buka kamera, kita akan rasa macam dia ada masa sikit untuk dia tebalkan ta. Ya, okey. Haji Din tak nak ajak orang Korea try ke? Awak tak nampak dia tadi? Tak nampak. Dia ada. Daripada Jepun mana? Daripada Jepun ada. Jepun. Try. Haji Fadil. Haji Taib lah. Haji Taib, sorry. I'm very sorry. Cuba lah. Jangan malu lah, cuba. Haji Fadil, mana ada Haji Fadil dengan kita? Fadil pula. Bukan. Qari pada MYI. Teruskan. Okey, tak apa, mungkin dia masyhur dengan cara lain. Okey. Itulah apa tu hasilnya. Bila kita cuba nak jelaskan hukum-hukum yang jarang-jarang kita jumpa. Dan selalu kalau kita ingat tak, selalunya kalau kami ni tak tadarus sepanjang tahun. Masya-Allah, Ahlul Ghufran dari Masjid Darul Ghufran, mereka sepanjang tahun tadarus setiap pagi. Tapi kalau orang yang tadarus setahun sekali hanya Ramadan, kita setiap 1 minggu 2 minggu sebelum nak masuk Ramadan perlu kepada penjelasan, dia panggil gharib al Quran. Mufradat ataupun kalimah-kalimah yang jarang-jarang berulang dalam Al-Quran. Kadang-kadang pada zahirnya bacaan gini tapi sebenarnya hukumnya begini.
nak kena sebutkan, nak kena jelaskan. Antaranya contoh ni. Sebab contoh ni satu-satunya dalam Al-Quran yang kena jelaskan macam ni. Baca ta tu nak kena muncung untuk tebalkan. Lepas ta nak kena jaga, sin nak kena jaga supaya tak tebal. Jadi agaknya susah. Bila sampai waktu tadarus, kita macam dah tak cukup masa untuk nak bagi penjelasan. Cik Mat diam-diam. Assalamualaikum Ustaz. Saya cuba Ustaz. Waalaikumsalam. Orang Bang Fuji dah turun gunung. Orang Bang Fuji. Okey, silakan. Okey. Pantang dicabar. Murid bijak lah katakan. Janganlah gitu. InsyaAllah. Okey, terangkan. Laim basatta. Salah, Haji Din. Salah. Laim basatta. Yang ujung terpengaruh pula. Jadi to. Ta tu terbalik to pula. Laim basatta. Dia adjust belakang yang depan jadi. Dia adjust yang depan belakang jadi pula. Kena jaga kedua-dua je. Sin dengan ta kena jaga. Sin dengan ta. Ada jadi pengaruh dengan iklab tak iklab? Laim basatta. Okey. Kita pula perlu kita ingat di sini Al-Quranul Karim adalah ilmu yang wajib ataupun tak lepas dari musyafahah. Secara keseluruhan Al-Quran ada yang kita gunakan teori untuk kita baca pun dah cukup, dan ada beberapa hukum yang perlu kita tengok kepada contoh yang ditunjukkan oleh orang yang lebih arif. Contohnya ustaz kita, syekh kita, guru kita. Dia kena tunjuk seperti mana Nabi SAW terima syafahiyan dari mulut Jibril alaihi salam, mendengar di depan-depan Jibril alaihi salam. Sebab itu Al-Quran kita betul-betul tak boleh kita bergurukan diri sendiri, ataupun macam ada soalan yang beberapa hari lepas, jadikan YouTube sebagai guru Quran. Memang pun tak boleh. Kalau hanya YouTube ataupun alam maya ni, media sosial ni yang mudah kita jadikan sebagai tempat kita belajar, dia tak cukup. Secara online pun masih tak puas lagi. Walaupun kita boleh berdepan sekarang ni, boleh on camera pun, dia tak sama dengan face to face, matanya semuka. Mesti nak kena musyafah, berdepan-depan. Jadi antaranya hukum-hukum macam ni lah yang nak kena betul-betul tengok macam mana mulut dia, macam mana lidahnya, macam mana sebutannya, barulah kita akan dapat yang sebenarnya. Mesti nak kena ada talaqi, terima, berdepan-depan. InsyaAllah. Oh, macam yang ada diamond tu saya. Diamond ada yang banyak lagi. Hukum irraum, hukum ismam, hukum tashil, hukum lain-lain lagi lah. Okey, tak apa. Ini letakkan dalam latihan kita. Nak kena latih, nak kena biasakan lidah kita tebal nipis supaya tak salah. Ustaz, saya boleh bertanya tak? Ya. Yang contoh yang tadi tu, lain basafah tu, dia ada berapa contoh? Satu ke lebih daripada satu dalam Al-Quran? Okey, untuk yang paling susahnya inilah, sebab itu saya letakkan awal. Yang kemudian nanti saya akan terangkan, dia dah jadi semudah sikit dah. Ada satu lagi yang susah, cuma ini yang paling susah. Tapi Ustaz, kalau contoh idgham mutajassin nain, mutajah nisa ini, yang nafis Ustaz, ada 4 contoh Ustaz, daripada muka surat 112 ayat 28 tadi, muka surat 245 juga Ustaz. Ya, ayat nanti 80. Muka surat 378 ayat 22 dan juga 464 ayat 56. Itu yang tebal pergi tipis. Jadi saya rasa ada lagi 4 contoh lah kalau kita nak semak balik lah. InsyaAllah nanti kita akan sampai. Lepas ni kita akan pergi satu persatu. Cuma saya nak tekankan yang ini paling susah sebab daripada tebal, daripada huruf nipis, tebal, nipis. Itu yang masalah dia. Nanti yang lain dia tebal ke tebal tak ada masalah. Ini nipis, tebal, nipis, itu masalah. Siapa nak cuba tadi? Okey, saya nak cuba. Okey, silakan. Sebelum kita pergi pada contoh. Lain basatta. Sekali lagi ya. Lain basatta. Ada sikit. Dia kalau dia dah kamera dia buka, kita nampak mulut dia muncung tu dah okey dah.
Cuma dia nakkan kepada sama'i. Pendengaran pun macam nakhluqukum kan. Kita nampak macam kita tarik sikit sebelum nak sebut kum. Ni pun sama. La im basawta ilayya. Walaupun laju tapi dia ada macam kita akan terasa suara walaupun kita tak nampak muka, tak nampak mulut, kita akan nampak macam suara dia tertarik sikit untuk tebalkan ta. Boleh. Haji Habib dah boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Yang penting sa dengan ta itu kekalkan sifat tipisnya, jangan kita tebalkan. Sebab bila tebal terus dia jadi huruf sad. Bila tebal yang ta terus jadi huruf ta, maknanya berubah makna, bahaya. Okey, adik. Kita rajah pula. Kita rajah dia tak baca. Kita rajah kita tak baca lagi. Tak dengar. Kita rajah, dia Rashid dia belum baca lagi. Haji Jaafar. Okey, Haji Jaafar dah sebut tadi. Ada lagi contoh lain dan jawapan kepada Haji Ibrahim. Ada lagi contoh lain. Contohnya dalam surah Yusuf muka surat 245 ayat 80. Yang ini tak ada masalah sebab ta dengan ta di sini betul. Yang tebal, yang kuat nak menumpang ta, memang dia akan jadi idgham mutajanisain naqis, tak sempurna. Cuma di sini dia agak mudah sikit sebab sebelum ta itu hurufnya tebal. Jadi kita tak perlu jaga sangat. Macam tadi sebelumnya huruf nipis, itu yang masalah. Contohnya di sini wa min qablu ma farrattum, daripada tebal farrattum. Dia tak ada masalah sebab ta itu dia dah tumpang tebalnya ra, dia tak ada masalah. Farrattum. Tapi tetap kita nak kena muncung sikit untuk ta, kekalkan sifat tebalnya, sifat kuatnya, dan juga kita nak kena jaga ta itu jangan tebal. Farrattum. Okey. Contoh yang berikutnya pun sama juga. Ini pun ada susah sikit, tapi banding dengan surah Maidah lagi susah. Ini surah An-Naml muka 378 ayat 22. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Belum habis. Belum. Okey. Kenapa? Faqala ahattu Ingat sini. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Di sini ta dengan ta menumpang ta yang tebal, dan dia akan jadi idgham mutajanisain naqis. Di sini ada soalan cukup mal di sini. Saya rasa ada antara kita dah jawab minggu kelas sudah soalan yang sama ni. Kenapa yang ini agak senang sikit banding dengan basawta? Ni basawta agak susah. Tapi faqala ahattu bima dia mudah sikit. Padahal huruf nipis. Dan ta tebal, ta pula nipis. Jadi kita nak idgham mutajanisain di sini untuk huruf contoh dalam surah An-Naml ni agak senang sikit banding dengan surah yang Basatta tadi. Cara sebutannya sama je. Cara sebutannya sama. Okey, jawapannya macam selari tu. Dengan tu. Okey, tak apa, itu maknanya apa yang Haji Sharif rasalah macam tu kan. Mungkin betul tapi ilmiahnya belum jelas lagi. Kalau banding dengan basawta macam tadi kan ramai dah cuba tak jadi sebab kadang-kadang sa jadi tebal, ta jadi tebal. Yang ini tak berlaku sangat. Faqala ahattu bima hatta pun ini nipis. Tapi senang banding dengan basawta ini senang. Okey, siapa boleh jawab? Kenapa? Dia ada sebabnya. Lain makhraj. Lain makhraj separuh jawapan. Nak kena jelaskan lagi sikit lagi. Makhraj ha pada dalam dengan ta kat luar, jadi jauh sikit. Jadi senang sikit. Separuh lagi
separuh lagi belum dapat sepenuhnya jawapan. Kalau markah belum 100%. Sikit lagi. Siapa ingat? Jawapan ni penting ni untuk kita nak jawab untuk contoh ni. Ahabtu bima, kenapa tak ada masalah dengan kita di sini? Kita boleh sebut idgham mutajanisain dengan mudah dan baik. Tapi basauta kena hati-hati, kena buat latihan. Kadang-kadang sehari 2 hari tak cukup ni. Nak dapatkan sa dengan ta ni kedua-duanya nipis. Nak dapat tu susah sikit. Banding dengan ahabtu, cuba Haji Din sebut faqala ahabtu. Muka surat berapa tu? Saya tercari-cari lagi. Belum jumpa lagi. Muka surat 378 ayat 22. Dekat skrin ada. 378 ayat 22. 3 nanti ada 3. An-Naml, surah An-Naml. An-Naml 22. 7. Sebab yang ini dia baris doma selepasnya. Itu dah satu percobaan tapi belum lagi. Sebab yang saya nak belum sampai lagi. Rasa ni Ustaz, sebab apa ni, orang kuat bawa orang lemah ni kan. Orang besar bawa orang kecil. Tadi terbalik, orang kecil bawa orang besar. 378 ni ya. Tak ada. Dia ni sama. Yang tadi tengok Tadi sin tipis, to tebal, ta tipis. Ini pun sama. Ha tipis, to tebal, ta tipis. Ahadtu. Ustaz. Ahadtu. Okey, tak ada masalah. Tak menjadi ha tu jadi macam tadi so basot to. Tak jadi. Jadi dah selamat. Dah jadi sekali sebut pun dah jadi. Champion Menang. Angkat sendiri. Biasalah, biasa. Okey, kita nak jimat masa. Jawapannya. Oh, ni yang merah ni, yang merah. Yang merah. Jawapannya sebab sin dengan to tempat keluarnya sama. Sin dengan to. Itu separuh jawapan Haji Azman. Saya nak kena tambah lagi. Ha dengan to, ha tempat keluarnya halqum. To pula di lidah, tepi lidah. Jadi daripada ha nak pindah kepada to dia tak ada masalah. Jauh tempat keluarnya. Jadi dia tak ada problemnya untuk nak bertukar ha jadi tebal ke ha jadi terpengaruh dengan to. Sebab bukannya tempat keluar yang sama, dia hanya jiran saja, duduk jauh-jauh. Selari. Okey. Jadi macam Haji Syarif sebut, agak mudah macam selari gitu. Sebab kita keluar daripada ha halqum dulu, baru kita pergi kepada lidah untuk sebutkan, untuk kita tebalkan to, baru kita pergi kepada tu yang adanya pada hujung perkataan itu. Dia punya flow Ustaz. Ini nak kena moncong mulut tak? Ya, kena. Nak moncong mulut. Tu. Faqala tu bima, belum muka muncul. Tuhibbi Ustaz. Yang ujung dia tuhibbi. Yang itu tak ada masalah, itu tak kena mengena, itu hukumnya qalqalah. Tuhitu bihi kena qalqalah, itu macam biasalah. Okey, yang last kali untuk malam ni insya-Allah dalam surah Az-Zumar 464 ayat yang ke-56. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ta dengan ta pun sama juga, ta menumpang ta tebal, maka idgham mutajanisain naqis di sini. Jadi kita nak kena tebalkan isyarat kepada tebal ta, tapi di sini tak ada masalah sebab dia dah tumpang ra yang tebal. Farrattu fi jambillah. Itu ayat yang keberapa? Ayat yang ke-56 muka surat 464 surah Az-Zumar. 456. Okey. Dah jumpa Haji Din. Kita dah nak buat kesimpulan ni. Dah ada macam ayat yang yang dia punya ikutan dia daripada yang tipis, huruf yang tipis, macam mana huruf yang tebal, jumpa pertengahan dia tipis dan tebal, ada tak? Ini 464. Okey, kalau untuk contoh contohnya idgham mutajanisain naqis, ini 4 contoh. Ini 4 contoh dalam Al-Quran. Tipis, nipis, tebal, ini susunannya. Tapi yang untuk mutajanisain kamil, itu banyak. Itu tak dikira lah, tak dikira. Cuma dia bagi contoh yang atas ini, da kepada ta kepada da, ta kepada ta kepada da kepada dha. Ini ada dalam Al-Quran. Dan ba kepada mim. Boleh Haji Taim
Okey. Sebenarnya malam ni nak kena masuk, tapi saya rasa masa pun dah cukup untuk sebahagian dah rehat pun, ada hal-hal masing-masing. InsyaAllah mungkin tajuk ni dia perlu kepada masa sikit lah. Sebab tu kita satu kelas ni habis untuk idgham, 3 idgham ini. Dan bagi saya insyaAllah berbaloilah sebab kita nakkan kepada faham lebih mendalam dan lebih jelas. Walaupun kita berulang kali dah, saya rasa berulang kali dah kita syarahkan yang ini, tapi masih lagi ada yang belum clear dan belum lancar kita punya fahaman kita. Tapi tak ada masalah insya-Allah. Dengan tazkirah dan juga dengan kita mengingatkan semula ini, insya-Allah memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Ulang banyak kali pun tak apa Ustaz. Ya, betul. Yang penting bacaan kita bertambah lancar dan bertambah jelas untuk hukum-hukum begini yang jarang-jarang kita jumpa. Ada soalan? Insya-Allah. Ada kemusykilan sebelum saya tutup majlis? Ustaz boleh ulangkan balik tadi yang had tu dia punya sebab makhraj yang lain ya. Okey. Ha tempat keluarnya di tengah halqum. Di tengah halqum. Ta tempat keluarnya di tepi lidah. Dia sama dengan ta lah. Okey, jadi disebabkan ha ini jadi senang untuk kita sebut dan dia tak sama susahnya macam basata, sebab ha itu di tempat keluarnya di halqum. Adapun contoh yang surah Maidah basata ni kita nak kena jaga-jaga sangat-sangat sebab sin dengan ta tempat keluarnya di tepi-tepi lidah. Sin di tepi lidah juga, ta pun tepi lidah. Jadi kita nak kena hati-hati sebab bila dah sama tempat keluar, kalau tak jaga dia boleh berubah dan dia boleh memberi pengaruh. Ta yang tebal beri pengaruh kepada sin yang sama tempat keluar. Ta tu dengan sin di tepi lidah, sama-sama tepi lidah. Dan sebab yang lebih jelasnya, sin itu kalau dia tebal terus dia jadi huruf sad, dia jadi huruf lain. Adapun ha kalau tebal, dia tak ada ketara sangat nak berubah menjadi huruf lain. Ha, ha, ho, ho. Itu dia jadi logat lain lah, bukan jadi huruf lain. Jadi dia tak nampak sangat salahnya ataupun bahayanya di situ. Boleh je, insyaAllah. Terima kasih. Okey, insyaAllah untuk malam ini saya rasa sampai sini dulu. Mudah-mudahan muzakarah kita... Tak ada baca-baca Ustaz ni? Ha? Tak sempat malam ni. Malam ni dekat 10:30 masih lagi ada standby Ustaz. Tak apa Haji, simpan. Ada orang yang nak habiskan hari merdeka tak habis lagi. Saya tak kena mengena sangat. Orang lain nak habiskan mericun ke apa ke, ada lagi beberapa masa lagi kan. Gurau je. Okey, insyaAllah. Ya, kita jumpa lagi insyaAllah dalam kelas-kelas yang lain. InsyaAllah kita dapat bincang lagi hukum-hukum tajwid yang memberi manfaat untuk kita baca Quran dengan sempurna insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma barik lana. اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العلم النافع والطيب وعملا صالحا وهدايه للصواب برحمتك ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله والصحابه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. بارك الله فيكم. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Selamat rehat. Selamat malam semua. Selamat rehat. Terima kasih Haji Jaafar. Jaafar mana batu? Jaafar O Saya pun dah nak tanya ni, Haji Jaafar mana pula masuk ni? Haji Jaafar O. Pasal tadi saya tengok Haji Din dia tak nak bersuara kan. Jadi masa bersuara baru dia macam dah kena recharge. Asyik kita je. Assalamualaikum.